Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 3 bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi bersama Cikgu Husna lagi sekali. So, untuk kali ini kita akan sambung kepada bab 1 iaitu Reka Bentuk Mekatronik tetapi di bawah subtopik 1.13 iaitu awak mampu untuk menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okey, macam sebelum ni, kita dah belajar 4 elemen mekatronik. Mekatronik itu adalah, apakah maksud mekatronik? Ah, dia adalah gabungan daripada mekanikal, elektronik, elektrik, kawalan dan pengatur caraan untuk apa? Untuk apa? Lupa. Untuk mencapai tujuan yang kita hendaki. Okey. So kita dah tahu ada 4 elemen mekatronik yang penting. So bila dalam sesebuah produk ataupun sesebuah produk sedia ada yang dekat pasaran sekarang ni, 4 elemen ni kena ada barulah kita katakan dia adalah mekatronik. Produk mekatronik. Okey, untuk kali ini kita akan mengenal pasti fungsi elemen pada produk sedia ada. Ada 3 produk sedia ada yang kita akan belajar hari ini iaitu kereta kawalan jauh, pintu gelangsa automatik. Ni macam pintu dekat shopping mall lah. Pintu automatik. Tapi kita panggil pintu gelangsa automatik dan juga mesin basuh automatik. Kita nak tahu fungsi elemen yang ada pada setiap produk ini. Okey, yang pertama kita akan pergi kepada kereta kawalan jauh. Dalam kereta kawalan jauh, ada 4 elemen mekatronik yang sedia ada. Iaitu yang pertama, dia ada dari segi sistem mekanikal, dia ada gear. Gear. Gear ni dekat mana? Ada dekat mana gear ni? Ada dekat dalam kereta ni lah, dekat bahagian tayar untuk menggerakkan tayar. Kemudian kita ada sistem elektronik. Kita ada pemacu motor dan juga modul keganti. Dari segi sistem elektrik pula, kita ada motor arus terus, kita ada bateri alkali, kita ada bateri kadmium nikel. Siapa pernah tengok bateri kadmium nikel ni? Bateri kadmium nikel ni dia sebenarnya long lasting, lagi tahan lama lah berbanding bateri alkali biasa. Okey. Selalunya kereta kawalan jauh kita gunakan bateri kadmium nikel lah. Tetapi dua-dua bateri juga boleh digunakan sebab apa? Untuk gerakkan kereta kawalan jauh tu lah. Kemudian kita ada juga sistem kawalan dan pengatur caraan. Okey, kita akan tengok setiap satu fungsi elemen ini yang ada dalam kereta kawalan jauh, iaitu yang pertama dari segi sistem mekanikal. Tadi dekat dekat situ ada gear kan? Gear ni fungsi dia untuk mengurangkan atau meningkatkan had laju dan menambahkan daya kilas torque atau kepada motor. So dia ni gear ni akan menggerakkan tayar. Nak laju ke nak perlahan? Okey. Dari sistem elektronik pula ada 2 benda yang penting iaitu pemacu motor dan modul keganti. Dia ni akan menerima dan menukarkan isyarat input dari alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik bagi memacu motor arus terus. Ingat tak dalam sistem elektronik dalam tingkatan 2 kita ada input, kita ada proses dan kita ada output. Macam itulah aplikasi dia sistem elektronik. Ada yang terima, dia akan proses dan dia akan keluarkan isyarat tersebut. Okey. Dari segi sistem elektrik dalam kereta kawalan jauh, bateri digunakan sebagai sumber tenaga elektrik. Tak ada bateri, tak ada motor, kereta kawalan jauh tidak boleh bergerak. Tengok je lah kereta tu sampai ke sudah dia gerak. Gerak, gerak, gerak. Tak gerak-gerak. Tak boleh Kena ada elektrik. Kena ada elektrik barulah dia bergerak. Kemudian dari sistem kawalan dan pengatur caraan. Okey, dari segi sistem kawalan dan pengatur caraan, programming ini kita menggunakan magnet code boleh, Arduino boleh. Dekat sini kita ada mikro pengawalan. Cikgu cakap tahun lepas mikro pengawalan ni sebagai otak. Dia adalah otak. Dia yang akan mengawal hal laju dan arah putaran motor arus terus. Ini adalah fungsi elemen mekatronik pada kereta kawalan jauh. Nampak? Semua elemen tersebut ada, barulah kita kategorikan dia sebagai mekatronik. Itu adalah contoh yang pertama. Kita akan pergi contoh yang kedua iaitu pintu gelangsa automatik. Pintu gelangsa automatik. Ataupun pintu automatik lah selalunya kita jumpa dekat mall, dekat TF, dekat shopping mall lagi, dekat hotel. Tapi sekarang PKP so
Bear with me. Kita duduk je lah diam-diam kat rumah, okey? So, yang pertama dari segi sistem mechanical. Sistem mechanical, kita kena ada tali sawat, ada takal, ada gear, ada galas berbola. Ingat sistem mechanical kita ada 12 tak silap cikgu. Kita ada belajar tahun lepas. Macam gear ada kita nampak dekat jam. Gear juga boleh berguna dekat mana? Ah, dekat mana? Ya betul. Kemudian dekat sistem elektronik, dekat pintu gelangsa automatik ni akan ada litar pemacu motor dan penderia gerakan. Penderia gerakan ni dalam bahasa Inggeris kita panggil motion sensor. Kalau perasan dekat atas pintu sebelum nak masuk tu dia ada penderia gerakan ni warna hitam macam CCTV ni. So dia akan detect awak punya pergerakan walau mungkin dalam 3 ke 5 sentimeter macam tu dan dia akan buka pintu secara automatik. Tak adalah tunggu depan pintu tu, buka pintu, buka pintu. Tak, buka-buka. Tak sebab tu ada penderia gerakan dari sistem elektronik. Kemudian kita ada juga sistem elektrik, kita ada motor arus terus dan juga pengubah. Pengubah ni kita panggil juga sebagai transformer. Apakah fungsi dia nanti kita akan tengok. Dan daripada sistem kawalan dan pengaturcaraan, kita ada sistem kawalan ni. Kita nak kawal lah, nak buka bila, berapa minit nak buka, berapa minit nak tutup. Takkan dia nak buka je. Tak boleh lah kan. Barulah dipanggil automatik, buka tutup, buka tutup. Kita akan tengok kepada dia punya fungsi. Dari segi sistem mechanical tadi, kita ada nampak dia ada takal dan tali sawat. Fungsi dia apa? Fungsi dia nak buka dan tutup pintu. Dia dekat bawah ni. Dan kita ada juga gear. Gear pada motor, dia nak membantu memudahkan pergerakan pintu tersebut. Tak adalah tercekat tengah-tengah jalan. Tak ada tak ada. So gear tu berperanan yang penting lah. Sama juga takar dan juga tali sawat. Sebab tu sistem mekanikal ni penting lah. Kalau tak ada sistem mekanikal ni, tak adanya pintu gelangsa automatik. Awak buka sendiri secara automatik. Tak ada Okey. Kemudian kita pergi kepada sistem elektronik. Sistem elektronik ada tadi litar pemacu motor. Itu untuk membolehkan penggunaan keupayaan voltan yang tinggi. Okey, dalam pintu gelangsa automatik ni, dia menggunakan voltan yang agak tinggi ya. Sebab kita nak buka dan tutup tu secara 24 jam sehari tiap hari. So dia memakan voltan yang tinggi dan memerlukan sistem yang besar. Kemudian kita ada juga penderia gerakan tadilah cikgu cakap. Dia nak mengesan sebarang pergerakan dan memberi isyarat kepada sistem kawalan. Ini penderia gerakan ataupun motion sensor. Kemudian kita pergi kepada sistem elektrik. Nampak dekat sistem elektrik kita ada arus terus. Arus terus ini, motor arus terus ini, dia nak tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Kita nak jadikan dia dalam sistem elektrik. Dan juga kita ada transformer untuk naik dan turunkan voltan tersebut. So, tak adalah orang yang lalu masuk tu terkena renjatan elektrik disebabkan voltan yang tinggi, arus yang tinggi. Tak adalah tiba-tiba terpegang pintu tu. Tak, sebab tu ada transformer. Sebab mana-mana barang-barang elektrik yang menggunakan voltan yang tinggi kena ada transformer supaya dia nak balancekan arus yang lalu tersebut. Okey. Kemudian kita ada sistem kawalan dan pengatur caraan. Nampak dalam sistem kawalan dan pengatur caraan kita ada input, proses dan juga output. Input adalah apa dia? Yang mana dia dia dekat sini daripada pintu gelangsa automatik ni, input dia adalah penderia gerakan. Motion sensor tu dia akan detect. Once dia detect orang tu nak masuk, dia akan proses. Dalam sistem kawalan ni dia akan proses isyarat input daripada penderia gerakan ni untuk hantar kepada output. Lepas dekat output tu apa yang menjadi? Pemacu motor arus terus ni dia akan buka dan tutup pintu tersebut secara automatik. Macam awak tengah belajar, input. Proses dalam kepala, oh cikgu bagi kerja. Output, buat latihan cikgu. Macam itulah lebih kurang anggaran dia. Sistem kawalan dan pengatur caraan. Dia adalah brain of something. Okay, otak. Kemudian kita pergi kepada contoh yang ketiga iaitu mesin basuh automatik. Dalam mesin basuh automatik ada juga 4 elemen tersebut. Elemen mekatronik dari segi sistem mechanical ada drum, takal dan tali sawat. Dari sistem elektronik ada papan litar tercetak. Dalam papan litar tercetak ni kita akan nampak benda yang kecil-kecil ni.
Benda yang kecil-kecil ni ada diode, ada kapasitor, yang kecil-kecil ni elektronik dan juga ada panel kawalan. Panel kawalan ni kena ada dekat mesin basuh. Kalau tak macam mana nak tekan? Tak ada kena ada panel kawalan. Dari segi sistem elektrik juga kita tengok kita ada juga lagi sekali mesti ada motor. Tadi tadi arus terus tapi yang ni adalah motor arus ulang-alik dengan pengubah ataupun transformer. Dan juga mesti ada sistem kawalan dan pengatur caraan. Dekat sini kita boleh estimate kan berapa minit dia nak pusing, berapa lama nak guna, ke nak sekejap ke, nak dryer ke. Ini adalah daripada sistem kawalan dan pengatur caraan yang dipasang daripada dekat belakang. Terus benda ni dia tak boleh kena air lah, nanti kalau tak dia rosak. Okey, dekat sini adalah dia punya fungsi-fungsi elemen mekatronik pada mesin basuh automatik. Dekat dalam sistem mekanikal, dalam mesin basuh ni ada takal, ada tali sawat, ada gear, drum dan galas berbola. So sini fungsi dia adalah apabila putaran pada drum, dia akan hasilkan putaran pada drum bila cuci pakaian. Bila pakai mesin basuh ni, dekat dalam ni ada drum. Dia yang akan pusing-pusingkan mesin basuh ni supaya sabun, air dia bercampur dengan baju tu secara serentaklah supaya tak adalah tersabun lebih sikit dekat baju ni. Dia seimbang. Dia berpusing. Kena berpusing. Itu adalah dari segi sistem mechanical. Kemudian dari segi sistem elektronik, terdapat panel kawalan seperti kapasitor dan diod. Ini adalah fungsi dia untuk memberi arahan on, off, start, pause dan lain-lain. Dan juga kita ada panel kawalan. Inilah kat belakang panel kawalan ni adalah papan litar tercetak ni. Nampak? Kita nak setkan timer dia bila, berapa minit, nak basuh dari segi kain apa, kita boleh pilih optional. Tekan je. On, off. Tiba-tiba rasa nak berhenti. Pause. Okey, itu adalah dari segi sistem elektronik. Kemudian dari segi sistem elektrik, mesin basuh ni pakai elektrik tak? Mestilah pakai. Sebab tu ada motor untuk tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik dan juga kita ada transformer untuk naik dan turunkan voltan. So dekat sini mesin basuh automatik dia guna elektrik. Kalau tak pakai elektrik macam mana dia nak pusing? Okey. Kemudian kita ada juga sistem kawalan dan pengatur caraan. So dekat sini dia akan menghasilkan tindakan kawalan terhadap sistem elektrik, elektronik dan mekanikal dalam mesin basuh, papan pengawal. So ini adalah elemen yang penting. So hari ini kita dah belajar 3 sahaja contoh fungsi elemen pada produk sedia ada. Kita ada dari segi kereta kawalan jauh, pintu gelangsa automatik dan juga mesin basuh automatik. So latihan nanti cikgu akan beri dalam bentuk PDF. Awak boleh tengok dekat link bawah cikgu bagi ataupun dalam grup kelas. Okey. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.